Okay, Assalamualaikum. Okay, tajuk kita hari ini yang next ialah breast examination. Okay, dia terbagi kepada 3 bahagian. Dia clinical breast examination, self breast examination dengan mammogram. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, first sekali dari segi clinical breast examination. Okay, dia merupakan salah satu daripada pemeriksaan fizikal yang dilakukan oleh kaki tangan kesihatan lah, sebab dia dilakukan di kawasan klinikal, di klinik ataupun di hospital lah. Okay, tujuan dia untuk mengesan sebarang keabnormalan pada struktur payudara. Okay, itu selalunya di bahagian klinik. Okay, ini kita pergi pada poin yang kedua ialah self breast examination ataupun bahasa Inggeris dia punya point BSE. Ataupun dalam bahasa Melayu dia pemeriksaan sendiri payudara PSP. Okey, pemeriksaan sendiri payudara ni rutin harus dilakukan oleh setiap wanita. Okey, dia mula dari usia lewat remaja atau awal 20-an. Okey, boleh diajar sama ada secara individu atau secara berkumpulan. Okey, bilakah hari yang sesuai untuk kita lakukan BSE ataupun PSP ni? Okey, hari yang sesuai kita akan buat hari yang ke-5 hingga ke-7 selepas HID. Dia mengambil kira mula HID sebagai hari pertama. Semasa HID, kebanyakan wanita mengalami perubahan seperti tanda bengkak dan berketul pada payudara. Okey, wanita yang dalam menopause. Okey, pilih mana-mana hari dalam bulan dan amalkan BSE hari bulan yang sama setiap bulan. Bermaksudnya dekat sini kalau wanita telah mengalami menopause. Okey, jadi dia boleh cek setiap bulan secara berkala. Bermaksud kalau dia pilih pada 15 bulan 1, next pada 15 bulan 2. Dia secara berkala. Okey, dia ada step by step dah untuk lakukan BSE ni. Okey, langkah pertama kena berdiri di hadapan cermin mengikut kedudukan. Okey, ada 4 kedudukan yang kita akan terangkan. Okey, first sekali berdiri sambil memerhatikan kedua payudara, melihat saiz, bentuk dan kontur. Okey, ini kedudukan pertama, berdiri tegak sambil memerhatikan kedua payudara untuk saiz, bentuk dan kontur. Kedudukan kedua, angkat kedua-dua tangan ke atas kepala, periksa payudara anda dari berbagai sudut. Daripada sudut hadapan, sisi, di hadapan cermin lah. Okey, kedudukan yang ketiga, berdiri tegak di hadapan cermin dengan tangan anda di sisi, pusing ke kiri dan ke kanan untuk mengesan sebarang perubahan pada payudara. Kedudukan keempat, tegangkan otot di bahagian dada anda dengan mencekak pinggang dan menolak ke bawah. Bermaksudnya letak tangan di pinggang dan tarik ke bawah. Okey, itu maksudnya menegangkan otot-otot. Okey, step yang kedua tadi ialah kedudukan. Step yang kedua, mulakan dengan payudara kanan. Tak kisahlah mana-mana. Kalau nak mulakan kiri, mula kiri. Kalau nak mula kanan, mula kanan. Okey, dia bertentang dah. Okey, kalau ini cara ni kita mulakan dengan kanan. Okey, baring dan letakkan bantal kecil atau tuala mandi yang telah dilipat di bawah bahu sebelah kanan. Okey, letakkan tangan kanan di bawah kepala dan gunakan tangan kiri untuk memeriksa. Okey, langkah ketiga, periksa keseluruhan kawasan payudara dalam corak urutan menegak membulat wedge dari tulang clavicle ke bra line di bahagian bawah dan dari garis tengah antara payudara ke mid axillary line. Mulakan palpasi ataupun palpate dari axilla. Buat pusingan ringan dan kemudian tekan kuat di tempat itu untuk merasakan benjolan atau penebalan. Okey, tak faham sangat kan? Kita akan tunjuk dari segi gambar lah untuk mudah faham. First of all, kena gunakan 3 jari yang utama. Okey, kita akan guna jari ni. Sebab apa kita guna jari ni? Sebab saiz jari ni, panjang jari ni lebih kurang sama. Jadi dia akan lebih spesifik, orang kata lebih tepat lah cara kita buat tu. Daripada kita guna jari ni, jarak dia jauh. Jadi tak accurate sangat. Okey, langkah dia cara bulatan mengikut arah anak panah.
Okay, first sekali kita akan mula daripada dekat dengan nipple. Kita akan urut, pusing, dia membulat keluar. Okay, sampai sekeliling. Itu cara dia. Okay, dari nipple keluar. Mengikut arah anak panah. Bermaksudnya, start dari sini, dari nipple, dia akan tekan. Dia akan tekan, mengikut hingga keluar. Itu cara dia. Okay, 3 teknik pemeriksaan. Okay, dia ada 3 teknik. Satu, daripada dalam keluar. Okay. Lagi satu, untuk yang B punya, kita ke atas, sebelah kiri, kita bawa ke tengah, ke bawah. Naik atas, kita bawa ke atas. Jadi di atas, bawah, daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ataupun yang ketiga punya teknik, kita akan buat side to side. Kita bahagikan kepada 8 bahagian. Jadi kita buatlah satu bahagian, 2, kita bawa daripada dalam, keluar, tarik, kita tekan, bawa macam tu lah. Jadi kita bagi kepada 8 bahagian lah. Okay, langkah keempat. Pemeriksaan lelehan dari puting payudara, dia menggunakan kedua-dua belah tangan. Tekan payudara anda untuk melihat sama ada terdapat sebarang discharge puting atau yang luar biasa. Okay, melakukan pemeriksaan lah untuk sebarang discharge yang luar biasa. Okay, langkah kelima memeriksa axillary iaitu di bahagian ketiak. Okay, jatuhkan tangan kanan anda ke sisi dan rasa axillary kanan dengan teliti. Untuk mengesah sebarang benjolan, ulang prosedur yang sama untuk axillary kiri. Okay, itu yang kedua, poin yang kedua tadi. Yang ketiga ialah mammogram. Okay, mammogram ni ujian X-ray ke atas soft tissue. Okay, di breast lah. Okay, di payudara untuk membantu dalam diagnosis serta pengesahan awal breast cancer. Ia selalu dilakukan di hospital ataupun klinik. Dia akan buat ujian X-ray. Okay, indikasi dia untuk kita mengesan bina breast mass, breast cancer screening, 40 until 49 years, every 1 in 2 years lah. Okay, 50 tahun ke atas setiap tahun. Ni ikut pada orang lah. Okay, breast surgery follow up. Kalau dah melakukan breast surgery ke, kita akan buat mammogram ni. Untuk mengenal pasti keberkesanan rawatan atau metastasis kanser di bahagian lain. Bermaksudnya bila dah lakukan breast surgery, kita akan lakukan mammogram ni untuk mengesan keberkesanan. Untuk mengetahui keberkesanan rawatan yang dijalankan. Itu kita punya indikasi lah. Okay, tiada persediaan khusus untuk persediaan mammogram. Dilakukan di Jabatan X-ray lah. Okay, ini dia punya prosedur. Cara ni lebih kurang lah macam ni. Okay, itu sahaja untuk topik ini. Jadi kita akan ada lagi 3 topik yang besar dalam tajuk obstetrik. Okay, jadi next video kita akan cerita berkenaan dengan puerperium pula. Okay, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.